Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Petang ini kita nak membicarakan sesuatu yang sangat penting dalam era pandemik ini dengan kekangan kewangan dan dengan bantuan diberi kerajaan untuk memastikan kelangsungan hidup. Ada pihak yang terus tanpa henti mencari modus operandi untuk mengambil kesempatan daripada kesempitan ini. Antaranya ialah skim pelaburan dan yang terkini difahamkan terdapatnya skim penipuan berwajah pendakwah yang menggunakan wajah-wajah ikon ataupun pendakwah yang terkenal ini sebagai umpan untuk memancing orang ramai untuk membuat pelaburan. Jadi antara perkongsian di akhbar, kalau boleh saya bacakan, pada 11 Disember tahun lalu dari Cosmo menyatakan antara lain seorang pendakwah terkenal Profesor Madya Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim turut memberi penjelasan menafikan sekeras-kerasnya pembibitan dalam satu skim pelaburan yang mengelirukan dan disebutkan di sini difahamkan salah seorang rakannya ataupun seorang rakan di media sosialnya di Kelantan sudah pun melabur sebanyak RM20,000 dalam skim itu dan kemudian menyedari ia adalah suatu pelaburan haram. Jadi ini antara perkara yang harus kita perhalusi, kita ketahui dan kita fahami dan bagaimana untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa skim penipuan yang menggunakan pendakwah sebagai ikon ini. Untuk itu dalam Suara Rakyat kali ini kami menampilkan dua tetamu seremaya. Yang pertama ialah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pakar kewangan Islam, dan juga seorang lagi penganalisis jenayah Saudara Kamal Effendi Hashim bersama-sama kita di talian video. Hello, Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Zaharuddin dan Kamal, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami dalam Suara Rakyat. Saya nak mulakan dengan Dr. Zaharuddin terlebih dahulu. Baru-baru ini Doktor memuat naik tentang skim pelaburan palsu yang menggunakan gambar penceramah serta tokoh masyarakat media sosial. Saya difahamkan gambar doktor juga diterakan pada iklan itu. Dan kalau boleh Doktor perjelaskan sikit tentang perkara ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eli dan juga Cik Kamarul Effendi dan semua para penonton dan pendengar. Jadi pengalaman saya dah sedar perkara ini dalam tahun lepas, dalam hujung-hujung tahun lepas atau pertengahan tahun lepas sudah ada beberapa individu yang menghubungi saya lalu bertanya betul ke dan adakah ini boleh dipercayai. So jadi bagi mereka yang bertanya, saya dah memang ada satu skrip lah. Saya copy paste jawapan ini adalah semua skim yang menipu dan tidak ada kebenaran sama sekali dan ia menyalahgunakan gambar-gambar poster program-program seminar yang kami pernah buat dulu, ya. So jadi saya berjelaskan begitu. Cuma dari semasa ke semasa saya ingat dulu ada juga sekali Al-Fadhil Ustaz Haslin ada maklumkan bahawa ada orang yang telah percaya gambarnya dalam poster tersebut lalu orang melabur beberapa puluh ribu. Kemudian baru refer kepada kita ataupun kepada penceramah terbabit. Lalu ini menjadikan kita rasa lebih ini perkara yang serius. Sebab tu sebahagian di antara yang ada wajahnya digunakan ini kita akan buat laporan polis dan sebahagiannya merasakan mungkin ini adalah kes yang terpencil lalu kita kadang-kadang kita buat penafian saja di media sosial. Saya dah buat penafian di media sosial beberapa kali di Instagram, di Facebook sejak tahun lepas dan kelihatan tahun ini selepas saja bolehnya ada pengeluaran iSinar daripada KWSP, kelihatan ianya bercambah-cambah pula. Dia bercambah-cambah dan dia bukannya menggunakan gambar penceramah agama tetapi juga ada penceramah-penceramah properti, apa saja yang melibatkan urusan keuangan, ada saja gambar yang mereka boleh gunakan, mereka akan gunakan. Hatta gambar menteri pun mereka gunakan. Gambar Kamal Effendi mungkin belum lagi menjadi mangsa pada ketika ini, kan. So jadi itu yang berlaku yang menjadikan kami jadi risau kerana ada yang ada yang berpendapat ataupun kami bimbang kalau nanti ada orang yang cuba mengheret pemilik-pemilik gambar di dalam kemelut ini di mahkamah ataupun di peringkat undang-undang menuduh bahawa mereka yang dalam gambar itu terlibat. Padahal sebahagiannya memang tersangat jelas gambar itu gambar ceramah.
Sebab Ya. ada sekarang poster saya tu setiap ada tajuk ceramah tu. Solat atau apa sebagainya. Ada tajuk ceramah. Tapi orang kita saya tak tahu apa penyakit dia. Dia nak terus percaya. Lepas tu kita dapat lihat macam yang dipaparkan, dia dah mula satu langkah ke depan. Penipu-penipu ini mereka menggunakan logo-logo institusi yang terkenal. Bursa Malaysia, malah logo JAKIM boleh lihat di situ. Ya. Logo bank negara. So jadi apalah kami sangat sebagai individu marhain berbanding dengan institusi regulator punya gambar dan logo pun mereka gunakan. Ya, baik. Tetapi kita sukar itu sebabnya orang kita punya attitude. Itulah yang saya risau tu. Ya. Doktor, sebelum saya ke Kamal Effendi, boleh saya tahu seawal mana ataupun selewat mana doktor dimaklumkan tentang gambar ini diguna pakai untuk poster berkenaan? Saya rasa dalam sekitar tahun lepas lah, bermulanya sejak zaman COVID ni, bila ramai orang mula duduk di rumah, banyak menggunakan komputer, saya kira ketika itu bercambah-cambah. Sebelum tu saya pun tak recall sangat, mungkin ada satu, mungkin saya tak berapa ingat sangat lah. Ya. Sebab gambar-gambar ni tak pernah melintasi wall Facebook saya dan Instagram saya. Jadi ada yang menghantarkan gambar itu kepada doktor dan memaklumkan. Ya, mereka yang menghantar bertanya. Tapi saya sendiri tak pernah secara lihat, dan semua gambar-gambar yang digunakan ni adalah sponsored. Bila dia tulis sponsored, maknanya mereka buka satu fake account, kemudian mereka buat FB ads, kemudian bila saya cari, dah tak jumpa dan gambar tu dah tak ada. Okey. Saya jumpa dia punya akaun tapi gambar tu tak ada sebab dia buka sekejap je, dia dapat dalam 5-6 orang yang kontak, dia akan tutup. Supaya kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi itu teknik dia saya nampak. Dah dapat respon terus tutup. Lepas tu dia target lah kumpulan yang dah inbox ni, dia target habis-habis kumpulan ni. Okey, cilik betul ni. Baik, kita Kamal Effendi, ini sedikit penipuan yang barangkali trend terbaharu lah oleh scammer ini, dan difahamkan pada 2019 PDRM telah mendedahkan 974,301 individu kerugian 3.8 bilion ringgit daripada skim penipuan yang wujud. Skim emas dan kemudian mata wang digital, saham dan juga perniagaan yang menggunakan high risk tapi high return. Ya, adakah ini satu lagi modus operandi terbaharu? Silakan. Ya, Eli, soalan yang menarik. Kalau saya lihat daripada mata saya, ia adalah variasi bagi jenayah yang sedang berlaku. Sebab setiap tahun, saban masa daripada dahulu hingga sekarang, kita menghadapi jenayah-jenayah yang berbeza sama ada tubuh badan atau harta benda. Tetapi di dalam kelompok itu, jenayah harta benda misalnya, yang berubah hanyalah latar tempat dan kaedah mereka melakukannya. Misalnya pada satu masa gambar-gambar orang yang dikenali ini digunakan bagi melariskan produk. Sampai sekarang produknya adalah produk keuangan, pelaburan-pelaburan yang tidak sah ataupun yang kurang sempurna dari segi perundangan, malah ada yang pelaburan-pelaburan haram. Jadi apa dilakukan ni dalam bahasa dunia saya dipanggil stunting, meletak satu orang, kemudian sebagai kononnya berkaitan dengan produk itu, dan ini akan menyebabkan orang ramai percaya. Ini adalah taktik pemerdayaan. Dan kita tahu bahawa jenayah yang paling tertua sekali dalam sejarah peradaban manusia adalah perdaya. Jadi ini salah satu daripada variasinya, Eli. Okey, Dr. Zahrudin, perkataan halal, patuh syariah dilihat sebagai kata kunci kepada iklan-iklan tak kiralah perniagaan apa pun, termasuklah pelaburan ini untuk menggamit potential klien ini. Jadi berdasarkan pengalaman sebagai seorang pakar kewangan Islam, adakah pelaburan dalam perniagaan halal serta patuh syariah ini menjadi pilihan ramai masa kini? Dan kenapa senang sangat terpesona dengan istilah halal dan patuh syariah ini? Baik, saya kira dia ada sisi, kalau dilihat daripada sisi positif, ia menunjukkan bahawa usaha para ilmuwan keuangan Islam yang sudah hampir 30-40 tahun yang lalu sudah semakin merata, menunjukkan bahawa orang mula melihat dan memberikan prioriti dan mula bertanya kepada penawar-penawar instrumen pelaburan dan keuangan dan servis perkhidmatan
sama ada ini adalah patuh syariah atau tidak. Jadi itu dari sudut sisi positif menunjukkan bahawa demand is there, sebab itulah scammer-scammer mula datang menggunakan nama patuh syariah dan halal. Sama juga macam produk-produk halal jakim. Jadi dia menjadi satu add value kepada apa sahaja produk dan perkhidmatan, makanan, minuman dan seumpamanya. Terus sekali sekarang ni kita lihat kita berjaya dah bawakan ke kepentingan untuk melihat halal itu bukan hanya di sudut makan dan minum, tetapi juga di sudut khidmat kewangan dan pelaburan. Itu sisi positif. Sisi negatifnya, orang kita mungkin masih lagi terlalu naif dalam mengenal pasti bagaimana nak differentiate mana yang betul-betul halal ataupun tidak. Jadi kalau tanya saya boleh blanket saja ataupun secara rata mengatakan semua pelaburan, skim pelaburan yang menggunakan gambar-gambar macam ni, strategi ini semuanya bukan hanya haram di sudut hukum syarak kerana penipuan dan penyalahgunaan gambar, tetapi juga haram di sudut hukum syarak kerana ianya riba. Kerana ianya menjanjikan keuntungan pulangan yang pasti, maka ia bukanlah pelaburan yang legit dari sudut hukum, halal hukum. Maka dia ada banyak masalah. Penipuan dari sudut hukumnya haram, dari sudut legal penipuan, dan juga syarikat pun tak wujud, dan orang yang lebih ni dia hanya berurusan dengan WhatsApp saja. So jadi bayangkan dengan WhatsApp punya discussion saja, ada orang yang sanggup untuk buat payment. So jadi saya pun tak faham macam mana kan sampai begitu pemurah, quote and quote pemurah orang kita ni. Jadi itu masalah dia. Betul. Okey, Kamal tadi bercakap tentang jenayah memperdaya ni, jenayah tertua dalam peradaban manusia, dan modus operandi sebegini, adakah jenis hit and run ataupun mereka kenal pasti selama mana trend ini ataupun cara ini berpanjangan sebelum dimaklumkan ini adalah penipuan, ataupun memang tempoh masanya sekejap sebelum tutup segala benda dan supaya tidak dapat dikesan, atau macam mana sebenarnya? Dia ada dua, Eli. Satu fly by night, satu lagi seperti yang Eli kata tadi, hit and run. Apa beza dia? Fly by night ni, hari ni buka, pagi ni buka, malam kan tutup, apa dapat kaut je lah. Besok pindah tempat lain, tukar packaging yang lain, buat semula. Hit and run ini bermakna mereka mempunyai sasaran. Katalah dia mensasarkan untuk dapat keuntungan atau orang melabur secara haram ni sebanyak 10 juta. Maka dia tunggu sehingga dia sampai 10 juta ni, kemudian dia menghilang diri. Jadi ada dua teknik yang digunakan di sini, Eli. Okey, baik. Kamal dan juga Dr. Zazmi, kita berehat seketika ya. Okey, Suara Rakyat akan kembali selepas ini, jangan mana-mana. Baik, kembali dalam Suara Rakyat bercakap tentang skim penipuan berwajah pendakwah, dan tetamu kita pada hari ini ialah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, pakar kewangan Islam, dan juga Kamal Effendi Hashim, penganalisis jenayah. Saya nak kembali bersama dengan Kamal Effendi, kalau boleh dapat diberikan pandangan tentang ini membabitkan kerugian beribu-ribu ringgit, dan toki-toki sindiket ni bebas ke sana kemari selepas habis menjalankan tugas mereka sebelum repackaging dan sebagainya. Dan adakah di peringkat awal apabila mendapat ataupun melihat saja poster itu, kita boleh syak yang ini adalah penipuan? Kalau tanya saya, memang sangat mudahlah. Apabila dia menjanjikan keuntungan yang berlipat kali ganda tanpa dapat menunjukkan bagaimana pengiraan dibuat, siapakah authority yang membenarkan, dan kemudian sistemnya ada yang piramid, ada yang MLM dapat point kalau cari itu cari ini, maka ini bukan satu pelaburan. Selalunya begitu, Eli. Kalau kita cakap pasal pelaburan haram, dia menggunakan props yang berlebihan. Settingnya mudah. Setnya adalah platform social media, okay? Dan kemudian propsnya pula adalah gambar-gambar orang-orang tertentu yang digunakan di sini, kemudian juga logo-logo yang digunakan bagi meyakinkan orang ramai bahawa ini adalah sesuatu yang legit. Jadi ia sebenarnya satu jenayah terancang kalau melihat daripada sudut apa yang mereka mahukan, bagaimana mereka mahu melakukan, motivasi di sebalik apa yang mereka lakukan, maka kita boleh tahu ia satu jenayah terancang. Kenapa? Seperti Eli kata tadi, toke-toke selalu selamat. Kenapa toke-toke selalu selamat? Sebab dia bijak.
dia pasang di bawah sana ada lapisan yang berhubung dengan ramai pihak massa ni atau orang ramai ni adalah ejen di tengah-tengah itu. Ejen pun tak ada hubungan yang langsung dengan prinsipalnya. Jadi dia tidak tahu dia pun dengan orang tengah. Jadi apabila berlaku, yang lebih mudah adalah ejen-ejen yang dicari, ejen ni yang rugi kerana terpaksa membayar balik, dan kerap kali ejen ini yang dituduh bersubahat, dan tauke-tauke tadi menghilang diri. Adakah ejen ini sedar yang mereka sedang melakukan jenayah ataupun mereka kadang-kadang tak sedar? Kalau yang tauke tu dia tahu memang dia buat dengan niat. Yang ejen ni. Ejen mungkin pada pertengahan apabila tidak mendapat komisen yang dijanjikan, keuntungan yang kata bulan pertama atau minggu pertama yang masuk 100, dapat 1000. Kemudian ini tak logik lah kan, masuk 100 dapat 1000. Tapi itu dia dapat 1000. Betul lah. Pergi cerita kat orang lain. Ini Eli Iskandar, betul benda ni. Kalau masuk 100 dapat 1000. Aku dapat. Dah, dia ni pula pergi cerita, pergi cari habis. Jadi di pertengahan apabila ejen tidak mendapat manfaat, dia tahu. Tetapi masalahnya dia telah dah sampai, pekasam tu dah sampai tengah-tengah lengan dah. Nak tarik pun sakit, nak dilepas pun sakit. Baik. Dr. Zahrudin, sejauh mana kita perlu tahu sebagai rakyat marhain ini tentang kesahihan sebuah syarikat yang menjalankan pelaburan? Apa yang kita perlu tahu tentang profil syarikat berkenaan? Baik, kita boleh sebenarnya untuk educate masyarakat untuk membuat penyelidikan tentang latar belakang syarikat dengan pergi ke SSM, dan tetapi itu semua saya kira agak rumit bagi orang-orang marhain yang biasa kerana nak kena beli daripada SSM dan syarikat. Macam lagi kemahiran yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka. Sebab itu saya buat di status media sosial saya. Saya pukul rata je. Kita ajar masyarakat supaya pukul rata. Nampak apa saja skim yang menyedut pelaburan, bawa kepada dia jadi orang tengah dengan gunakan gambar-gambar tokoh, maka kita terus sangka ini adalah penipuan. Maknanya dalam kata lain, pukul rata sangka buruk dulu? Nak kebuk dulu dalam hal ni. Okey, baik. Lepas tu barulah pergi cek kepada tokoh berkenaan. Tapi kena ingat, bila kita nak reach kepada tokoh itu, dia memang susah. Tokoh itu sangat sibuk. Kita inbox dia, 2,000 orang lain sudah inbox dia pelbagai isu. So dia takkan nampak dengan pantas. So sebab itu, selagi dia tak balas, jangan apa-apa reaksi menerima pelaburan tersebut. Sebab saya ingat ada salah seorang ni, dia tahu dah itu bohong, maka dia cuba untuk kontak nombor handphone dan WhatsApp tu. So dia pun nego, dia kata ini gambar ni apa kaitannya dengan pelaburan. Maka ejen itu siap boleh tipu. Dia kata mereka ni adalah penasihat syarikat. Penasihat. Okey. So jadi ini untuk justifikasi meletak gambar mereka lah. So jadi dia verbal saja. So jadi orang kita macam mana dia nak semak? Maka mungkin Tuan Kamal mungkin lebih pakar untuk memberitahu bagaimana cara menyemak dan menyelidik. Tapi bagi saya, untuk memudahkan orang awam, jangan percaya selagi mana tokoh yang ada dalam gambar itu tidak respon, jangan basuh apa-apa duit. Senyap. Begitu, itu yang paling mudah. Sebelum tu sangka buruk dulu, semuanya tipu. Lepas tu pergi tanya tokoh tak jawab, jangan masuk. Tokoh jawab kata ya, barulah boleh untuk pergi next step, temakan dan seumpamanya. Sebab kalau tak license pun boleh ditipu. Macam zaman hari ni online, orang beli online, dia boleh bagi resit palsu, Maybank punya resit palsu dia boleh buat. So jadi orang kita, dia akan mudah terperangkap. Zaman IT ni, lagi banyak orang duduk rumah, dia banyak phishing website pada. Contohnya macam Maybank tapi bukan Maybank. Masuk, kononnya dapat warning untuk akaun ditutup, cepat tekan ni, cepat daftar ni, masukkan password. Orang kita kelam kabut terus masukkan password. Kan macam telefon kata saya daripada lembaga hasil, jadi anda sudah sebagainya bagikan nombor, kita pun bagi kerana takut. Jadi baik. Kamal, bila Dr. Zahrudin menyebutkan tentang perkara ini, maknanya kita nak kena pasti kesahihannya. Jadi kita
saya mengambil contoh saya lah, melihat tertarik dengan poster ini. Kemudian saya cuba menghubungi pihak syarikat berkenaan, bertanyakan betul ke tokoh ini ikon ke duta ke ataupun apa, dia akan menipu penasihat. Dia akan mengatakan tokoh ini adalah penasihat dan sebagainya. Kemudian saya syak wasangka lagi. Saya cuba mendapatkan nombor tokoh berkenaan untuk dihubungi dan tidak mendapat respon. Jadi jangka masa yang panjang ini sebelum mendapat pengesahan ini menjadi masa untuk mereka terus mengambil kesempatan. Jadi macam mana untuk kita mempercepatkan proses mendapatkan pengesahan ini? Sesekali Eli Iskandar memberi soalan yang sukar untuk saya, tapi saya boleh jawab. Ya. Okay. Begini, Eli, kita bercakap tentang ilusi dan persepsi. Okay. Ya, ilusi, dia menggunakan ilusi kononnya dapat ini masuk ini, kemudian persepsi dengan menggunakan gambar-gambar dan perkataan yang bombastik dan sebagainya, susun atau grafiknya. Tapi satu perkara kuncinya ialah wang itu harus bergerak. Okay. Jadi ke mana wang itu bergerak, ke mana, akaun mana perginya. Ya. Jadi kalau kita nak semak siapa antara orang ni kita nak kontak, katalah Kamal Effendi digunakan bagi pelaburan tu, nak kontak tak dapat, tak ada respon macam Eli cakap. Step kedua yang kita boleh buat ialah melihat ke mana wang tersebut hendak dipergi. Okay. Jadi kalau dia ada bagi nombor akaun, di situ anda boleh menggunakan banyak misalnya semak mule, laman sesawang yang dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, melihat wang itu pergi ke mana. Ini terutama kalau dia melibatkan elektronik, fund transfer. Tetapi sekiranya ia melibatkan tunai, ini sedikit sukar. Jadi apa yang anda boleh buat di situ ialah mengesan kembali, menjejak kembali siapakah yang mengambil itu berdasarkan nombor kenderaannya, nombor telefon yang diberi. Jadi ini perkara yang boleh buat. Tetapi kalau misalnya tokoh tadi ataupun stunt atau talent tadi, talking head tadi tak dapat dihubungi, cara kedua terbaik ialah menjejak ke mana wang itu hendak dimasukkan. Okey, baik. Dr. Zahrudin, sejauh mana kesedaran rakan-rakan seperjuangan doktor tentang perkara ini? Sebab ialah pada masa yang sama nak menghadap perkara-perkara lain, nak melayan mesej-mesej lain, email-email lain dan sebagainya. Tiba-tiba dalam ribuan WhatsApp dan juga email itu ataupun Facebook komen tu ada perkara seperti ini. Sejauh mana kesedaran kalian semua tentang situasi ini? Baik, jadi kesedaran saya rakan-rakan yang bersama-sama dengan saya gambar mereka agak tinggi. Sebahagian mereka mengambil keputusan dengan pantas untuk membuat laporan polis dan membuat laporan SKMM. Ya. So, jadi sebahagian lagi mungkin ignore saja sebab dia anggap kes terpencil. Cuma macam saya dekat awal-awal dululah. Cuma bila mana ramai sangat dah orang hantar dan saya tengok pelbagai sangat nama syarikat yang digunakan di Facebook tersebut dan Instagram, maka barulah saya rasa ini dah masuk kes serius. So, jadi yang lain-lain rakan tu saya kira ada juga sebahagian yang menganggapnya terlalu serius, lalu mereka dah pun mengambil peguam untuk minta nasihat. Tapi tak semua orang mampulah sebab peguam ada kosnya, pergi laporan polis ada timing, masa dan energi yang diperlukan. Bagi mereka yang sangat sibuk, mungkin itu juga sebenarnya satu benda yang membebankanlah bagi mereka. Tetapi dah ada sebahagian lagi menganggap benda ni ringan sebab mereka kata takkan ada orang percaya punya, dia berkata kan. Sebab nampak terlalu mudah untuk mengenal pasti ia adalah poster ceramah yang telah disalahgunakan. Tapi tetap rupanya ramai juga orang yang terpedaya. Itu yang kita risau. Ya, itulah poster ni ialah kadang-kadang penceramah ataupun tokoh itu sendiri tak tahu yang gambar tu diambil. Pada masa yang sama orang awam juga tidak tahu adakah itu poster ceramah ataupun gambar ceramah ataupun bukan. Yang penting dilihat kalau grafik itu cantik, kemas dan sebagainya dan ada nombor untuk dihubungi seolah-olah ada kredibiliti di situ. Jadi ini antara perkara-perkara yang harus kita perhalusi. Okey, Kamal, misal katalah individu dalam kalangan orang awam ini yang nak mengenal pasti perkara ini dan menghubungi tokoh dan tokoh tidak memberikan respon dalam jangka masa yang pantas. Kemudian dia akhirnya tertipu. Adakah tokoh itu boleh dipertanggungjawabkan? Kalau dia tidak ada pengetahuan tentangnya ini, maka dia tidak boleh dipertanggungjawabkanlah. Sebab dia pun tak tahu. Ya, tetapi kalau misalnya dia dapat tahu dan tidak menafikan ataupun membuat satu laporan polis dan sebagainya, maka yang rosak di situ adalah kredibilitinya. Orang percaya tetapi masih muskil. Jadi
bagi saya sarankan supaya orang kalau wajah kita digunakan tanpa kebenaran kita, maka buat laporan. Ini soal credibility. Jadi soal kepercayaan masyarakat. Ini soal rakyat meletak kepercayaan pada orang tersebut, tetapi kalau wajahnya disalahguna, maka dia wajib tampil ke hadapan, menafikannya dan seperti kata doktor tadi, membuat laporan polis. Ini sangat-sangat penting. Kalau diam saja tak apalah, tak mau buka aib orang, ya. Lama-lama anda membina kerjaya anda dan reputasi anda sendiri yang akan rosak selepas itu, Eli. Okey, bermakna mau tidak mau, walaupun kadang-kadang dikata ni perkara kecil je, ni orang main-main je, kena respon. Dalam kata seperti kata Dr. Zahrin, kena pukul rata, kena sangka buruk juga tentang perkara ni. Kamal. Dah doktor kata dia macam itulah, dia kata sangka buruk kan. Bagi saya operative word adalah curiga. Bagi setiap soalan yang dibuat ini, kita harus curiga, ya. Kerana kecurigaan itu akan membantu menyelamatkan kita, Eli. Itu yang pegangan yang patut kita buat. Kecuali kalau orang yang digunakan tu doktor sendiri keluar, ya saya bersama dengan problem dia, tampillah ke hadapan ini video. Ya, dia bercakap sendiri, ini lain cerita. Tetapi kalau misalnya gambar kat tepi sana, ya, kemudian dia letak, marilah bersama-sama saya menyokong usaha ini, barangkali itu pun satu masalah. Saya fikir orang seperti Eli juga pernah menghadapi situasi ini, bila kita beli barang, orang minta tolong kan, pegang barang dia, jadi kan. Bagi kita, ia tidak menjadi satu masalah kerana benar produknya bagus. Dia bukan berkenaan tokoh-tokoh ini tidak mendapat manfaat, tak dapat komisen. Sebaliknya, ini berkenaan salah guna, dan salah guna ni yang kita khawatirkan. Saya juga lihat beberapa paparan selebriti yang digunakan di laman-laman yang tidak sepatutnya, sedangkan dia tidak tahu. Jadi kalau saya dapat, saya screenshot dan saya hantar kepadanya untuk makluman supaya dia dapat membuat laporan kepada pihak berkuasa. Begitu juga dengan authority yang berkaitan supaya laman iklan itu disekat. Okey. Itulah dengan zaman media sosial, era produk review ni, mengambil gambar dan meletakkan produk di hadapan, itu saja pun seolah-olah dah dijadikan endorsement oleh syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan seperti ini. Doktor dan juga Kamal, kita berehat sekali lagi dan kita nak kongsikan tentang selepas ini situasi rakyat Malaysia ni, walaupun dimaklumkan tentang perkara ini, masih lagi menjadi mangsa penipuan scammer ni. Selepas ini dalam Soal Rakyat. Bersuara lagi dalam Soal Rakyat, bercerita tentang skim penipuan berwajah pendakwah, dan kita terus bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dan juga Kamal Effendi Hashim, masing-masing seorang pakar kewangan Islam dan seorang lagi pengasas jenayah. Saya nak kongsikan maklumat ini. Tahun 2020 jumlah kerugian rakyat Malaysia menjadi mangsa penipuan ataupun scam meningkat ketara sehingga 914 juta ringgit. Itu setakat Jun 2020, belum kira lagi separuh tahun yang kedua tahun lalu. Jadi situasi ini sangat-sangat membimbangkan, dan saban kali kita dengar perkhabaran tentang penipuan, tak kira scam apa saja sekalipun, masih lagi kita membuka ruang untuk menjadi mangsa keadaan. Doktor, bagaimana doktor melihat situasi ini dalam kalangan rakyat Malaysia yang sudahlah terkesan dengan pandemik ini, kemudian masih lagi vulnerable dengan keadaan ini? Baik, pandangan saya, dia terkena kepada kedua-dua kumpulan masyarakat, iaitulah masyarakat desa dan masyarakat bandar pada pandangan saya. Kerana sebahagian masyarakat bandar, golongan profesional sekalipun, sebahagian besar mereka ada kalanya yang tidak terlibat dengan dunia pelaburan dan kewangan. Mereka tidak biasa. Saya beritahu jelas, sebagai contoh Dr. Purubatan, mereka terlalu sibuk. Mereka tak ada masa nak tengok TV sangat. So mereka tak terdedah kepada cara pengurusan kewangan yang betul. Lalu akhirnya mereka terjebak kerana mereka tak sempat untuk meneliti. So jadi golongan yang menjadi sasaran adalah golongan M40 dan T20, juga B40, tiga-tiga kumpulan. Masyarakat desa pula, mereka terlalu bersangka baik dan tidak curiga kepada jenis pelaburan yang berkata lembut, cakap baik. Macam ada yang berlaku, dia main random di telefon saja, sesiapa orang kampung, dan kemudian dia akan memujuk. Jadi itu kalau tak pakai internet lah. Tapi apabila internet sudah terpaksa dipakai, saya pergi kedai komputer, orang kedai komputer pun kata komputer habis, lari macam pisang goreng. So, jadi orang yang tak biasa online menjadi online, lalu kumpulan sasaran untuk
menjadi semakin meluas. Mereka tak pernah tengok info. Macam dulu saya ingat tahun 2007, ada orang tertipu dengan email, mendapat email daripada kononnya mendapat email daripada Microsoft mengatakan anda menang 1 juta sebagainya. Itu pun ada orang percaya. So, jadi maknanya as simple as that. Tapi kita tak boleh nak memandang rendah sebab ada orang memang tidak terdedah kepada perkara ini. Ada orang tidak tahu bahawa phishing itu apa, website palsu itu apa. So jadi mereka terus terlibat. Jadi saya ingat saya nak sebut pasal, tadi Tuan Kamal ada sebut pasal laporan polis. Saya nak kongsi pengalaman saya. Saya buat laporan polis. Saya buat laporan polis daripada tahun lepas lagi. Dan Tuan Kamal kata tadi, kalau ada akaun yang terlibat, kita bayar duit satu kepada satu akaun, lalu ia mungkin boleh membantu. Tapi pandangan saya ada skeptikal sikit. Sebab pengalaman saya mendapati bahawa pengalaman tidak begitu indah. Sebab saya buat laporan polis, kerana kes satu penipuan, ada nombor akaun, tetapi bank yang tersebut tidak mahu mendedahkan butiran sipolan kerana pelindungan data peribadi dan seumpamanya. Lalu daripada tahun lepas sampai sekarang dah hampir 1 tahun, tak ada apa-apa. Laporan polis tu saya kontak macam mana inspektor, bank belum rilis lagi. Bank belum. Jadi polis nak pastikan ini adalah betul sipolan tu punya sebelum dia boleh panggil ataupun nak tangkap ke apa. So dia tak boleh buat apa-apa selagi bank tak berikan rilis maklumat. So jadi saya menjadi skeptik untuk membuat laporan polis sebab kedua, saya membuat laporan polis yang kedua isu ini. Tapi polis terus memberi keputusan report tu dalam masa 30 minit dia beri result. Dia kata ini termasuk di bawah kuasa bidang SKMM. Sekian, terima kasih. So, jadi tak apa-apa. Jadi saya hanya buat laporan polis itu sebagai bukti ketidakterlibatan saya dalam mana skim pelaburan yang guna gambar saya tanpa kebenaran saya dan tanpa pengesahan. Malah skim tu pun tipu. Jadi saya pergi ke SMM pula buat laporan dan aduan. Tapi sekarang ni saya tak tahulah bagaimana, apa yang akan dibuat oleh SKMM sampai tahap mana, adakah dia memandang isu ini cukup besar ataupun isu remeh yang akan hilang di bawah angin sahaja. Saya pun tak pasti. Adakah dia akan boleh blok Facebook tertentu yang saya dah beri nama-nama dan gambar-gambar tadi. Saya pun tak pasti. Mungkin Tuan Kamal ada pengalaman boleh kongsikanlah. Silakan Kamal. Baik, begini, apabila seorang membuat laporan polis, ada beberapa hasratnya di situ. Tapi izin saya beritahulah, saya tidak bercakap bagi pihak polis. Cuma saya nak beritahu ada 2 bahagian di sini. Satu, kesalahan-kesalahan yang boleh diambil tindakan. 2, kesalahan-kesalahan yang bertindan dengan agensi yang lain. Jadi ada kalanya perkataan-perkataan yang kita gunakan itu tidak memberi kuasa kunci untuk pihak polis itu bertindak. Ada kalanya oleh kerana tindakan itu di bawah autoriti yang berbeza, maka mereka perlu refer kepada agensi-agensi yang lain. Misalnya penipuan, jika anda buat laporan dia jatuh kepada 2, ada yang di bawah jenayah Jabatan Siasatan Jenayah, ada lagi satu di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jadi selalunya penipuan yang melibatkan pelaburan ini ataupun wang yang tak digunakan atau wang yang sekian-sekian ini, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang akan melakukan siasatan. Tetapi siasatan tidak seperti kes jenayah biasa. Kes jenayah biasa mungkin ada 24 jam dapat tangkap. Lepas tu ada yang seminggu dapat tangkap. Dalam kes jenayah komersial, jejak itu harus jelas. Rantaian itu tidak boleh putus. Maka walaupun pengadu seperti doktor misalnya mengemukakan dokumen-dokumen, tetapi mereka harus mendapatkan pengesahan itu misalnya daripada pihak bank. Ini urusan-urusan ini bukan pergi kat bank boleh dapat, tidak. Dia melalui legal department dia, legal department luluskan baru butir itu boleh diserahkan. Barangkali mengambil masa antara 1 hingga 3 bulan, ada yang lebih juga. Sebab kalau kita baca sehingga Oktober tahun lepas ada kurang lebih 5,218 kes seingat saya, maka kalau 10% daripada situ pun dah 521 kes. Jadi kalau kita bayangkan kertas tu 521 nak satu persatu itu, maka dia mengambil masa. Dan jenayah komersial, ada juga, saya membuat laporan juga, ada jenayah komersial dan dia mengambil masa sekarang ni dah 1 tahun, tetapi tindakan jalan, Alhamdulillah, IO-nya memberitahu pergerakan-pergerakannya setiap 2 minggu dan sebagainya. Jadi
ini satu perkara yang harus kita lakukan. Kerana jika kita tidak lakukan, bukan saja untuk melindungi diri kita, buat report kerana tidak mau terjadi apa-apa hal di kemudian hari, tetapi kita sebenarnya memberikan keyakinan kepada penjenayah untuk meneruskan. Jadi lebih baik buat report walau apa pun berlaku selepas itu, walaupun jangka masa yang diambil itu panjang, tetapi setidaknya kita tidak memberi keyakinan kepada penjenayah bahawa tak apa, dia takkan buat report, kita selamat. Sebab ramai yang macam tadi kita tengok tokoh-tokoh agama digunakan dan sebagainya dalam pelaburan harap ni, wajah-wajah mereka ni. Dia senang macam inilah dia. Bila sasaran dia tengok muka nasyid, muka nasyid ni orang selalu percaya. Kalau macam saya ni, muka tak berapa nasyid, doktor mungkinlah muka nasyid. Tapi pakai songkok ni adalah prop sebagai meyakinkan orang ramai ini keadaan, dan inilah yang mendorong seseorang itu melakukan pelaburan. Itu dia. Maksudnya wajah tu ada ungkapan halal dan patuh syariah. Seperti itu. Okay. Seakan-akannya. Okey, jadi bermakna di sini setakat ini kalau misalnya kata tokoh-tokoh ini yang terkesan yang dijadikan bangsa ini membuat laporan polis, setakat bagi mereka ni hanya untuk menenangkan mereka supaya tidak diambil tindakan sekiranya lebih kepada justifikasi yang mereka tidak terbabit dengan sindiket ataupun pelaburan palsu ini. Setakat itu saja. Cuma bagaimana, mungkin ada cara tertentu yang boleh dilakukan, sebab kalau saya dengar tadi pun, kalau saya tidak arif tentang ilmu perundangan dan sebagainya, saya rasa renyah buat laporan polis, lepas tu kena pergi SKMM lagi dan sebagainya. Apa cara lain yang mungkin boleh dilakukan oleh tokoh-tokoh ini untuk memastikan yang selain daripada laporan polis, ada juga cara untuk menghentikan sindiket ini daripada terus berleluasa atau menjalankan operasinya? Kamal. Menggunakan gambarnya lah. Ya, betul. Gambar ini tentunya dirakamkan oleh seseorang, maka seseorang mempunyai copyright control terhadap gambar tersebut. Maka tindakan boleh diambil oleh tuan punya gambar tersebut ataupun pihak akhbar ataupun pihak acara majlis, penganjur majlis yang mengambil gambar tersebut. Kan? Juga kita bercakap tentang Personal Data Protection Act, manakala perkara-perkara tertentu tentangnya dikeluarkan, dia tidak memberi kebenaran, dia tidak memberi kebenaran supaya data-data tertentu tentangnya digunakan, tetapi digunakan, maka kita boleh juga melihat kepada PDPA, kan, Personal Data Protection Act. Maka ada lagi satu di mana mereka juga boleh mengambil tindakan undang-undang, membuat civil case terhadap pihak-pihak yang menggunakan wajah tanpa kebenaran seseorang. Dan ini antara beberapa variasi pilihan yang boleh dilakukan ini. Okey. Doktor nak komen sikit, silakan. Okey, jadi dekat sini dia ada beberapa kadang-kadang concern di kalangan tokoh yang gambarnya diambil itu. Yang pertama yang saya ingat daripada rakan-rakan dan kadang-kadang dalam pemikiran saya sendiri, bila kita benda ni isu terpencil, satu gambar yang kita rasa tak ada impak, lalu ada sebahagiannya malah nak buat apa-apa. Jadi mereka menganggap juga kalau mereka membuat penafian, dia akan sekaligus mengiklan. Jadi pada mereka mereka jadi iklan kan pula. Jadi daripada orang tak tahu jadi orang tahu. Jadi ada sebahagian orang ni dia pandang benda berbeza. Bila dia nampak gambar tu, dia bukan nak baca kita punya mesej. Dia terus pergi ke sana. So dia pergi melabur pula. Sebab dia hanya tengok gambar dan tengok nombor di situ. Sebab dia anggap apa? Dia anggap tak apa, bagi aku jadi pioneer, pilih nombor 1, orang lain tu kena tipu tak apa, aku ni atas lah atau aku lari lah. So ada orang yang pandangan begitu tau. Backfire pula ya? Kalau Kamal, silakan. ada satu lagi doktor. Dan ini ingin saya berkongsi. Saya fikir kalau perkara ini dalam social media, media sosial, maka tokoh-tokoh ini atau orang-orang persoalan atau siapa penonton pun tentunya anda mempunyai rakan-rakan anda. Kalau dikenal pasti kat mana page tu, jadi kita sama-sama ajak kawan kita report profile tu, report page itu, kemudian report pesanan-pesanan iklan yang dibuat itu. Dan ini barangkali sangat berkesan sebab dia ada butang report di sana. Ini kita boleh buat sama-sama. Yang kedua yang saya nak kongsikan juga, ada kalanya saya pernah ada satu company yang ditipu
menggunakan nama syarikatnya dan seumpamanya. Lalu saya ingat lagi company tu beri makluman kepada saya bahawa dia nak saman sipulan-sipulan untuk mengenal pasti. Tapi kerana Facebook itu menggunakan fake account, so jadi tidak mudah untuk mendapat data identiti pemilik fake account tersebut. Dia hanya beritahu, saya ingat sangat renyah sampai dia terpaksa pergi ke dapatkan data daripada Facebook di HQ, ada pergi sampai ke island Facebook, tapi bayar sampai puluh ribu untuk dapatkan data. Jadi saya rasa wow, ini bukan isu yang mudah. Jadi bayangkan ada page yang memang kerja dia mengutuk, menghina, dan dia tak guna nama sesiapa. Admin dia menyembunyikan diri. Dan dia terselamat daripada segala tindakan undang-undang kerana dia menyembunyikan diri. So jadi itu dia punya, dia tahu dia gunakan trik kat situ untuk menarik duit-duit lah. Okey, saya sekadar terfikirlah ya, Kamal dan juga doktor, kalau bisa kata penafian keterlibatan itu nak dibuat di media sosial, barangkali satu poster tu perlu dicop tulisan perkataan palsu, ataupun yang boleh dilakukan barangkali membuat naik video penafian itu berbanding dengan meletakkan poster. Apa pandangan kalian? Sebab sekarang ni di era media sosial kan? Ya. Saya teringat dia ada benda negatif benda ni. Dia terpalit juga tau. Kalau buat video macam pun. Macam Ali cakap tadi, kita sebut tadi, kita keluarkan gambar, tulis. Satu, bila keluar saja gambar-gambar tokoh ini dengan pelaburan, ada orang yang terus sanggup. Dia kata ini agama wang. Dia kata. Agama wang. Okey. Agama wang. So jadi mereka semua telah mengemandang negatif tokoh-tokoh tersebut tanpa mengetahui tokoh tak terlibat langsung. Satu. Yang kedua, kalau kita buat tulis palsu. Jadi yang palsu tu tokoh itu ataupun skim itu. Orang tak faham, dia kata besar-besar palsu itu. Palsu ni semua agamawan yang palsu. Jadi kalau sekarang ni kalau dalam arena lain seperti politik dan sebagainya, ingin menafikan sesuatu akan buat sidang media live streaming dan sebagainya. Adakah itu barangkali doktor satu cara yang boleh difikirkan? Saya sudah fikirkan, saya tak buat sidang media, tapi saya buat penafian. Tapi saya buat penafian tu sebulan lepas. Orang berkata, ada penafian pun. Saya kata, dah buat bulan lepas. Takkan saya nak buat tiap-tiap hari. Nak boost pula, kena bayar pula kan? Itulah dia. Itulah bendanya yang jadi dilema mangsa-mangsa gambar ni, soalan gambar seperti kami lah. Baik, itulah dia. Okey, soalan terakhir. Kamal, pendeklah ringkas. Bila benda-benda macam ni nak habis ni, Kamal? Jenayah pertama yang berlaku dalam sejarah peradaban manusia ialah perdaya, di mana Adam dan Hawa diperdaya. Itu jenayah pertama kita. Jadi kalau tanya bila nak habis, hingga sekarang berapa banyak tamadun yang berlaku, berapa banyak ni dia terjadi. Makanya fokus kita ialah kepada pengurangan mangsa ini, bukan pengurangan penjenayah, sebab penjenayah ini berterusan. Jadi kita harus mempertingkatkan usaha mencari sasarannya siapa. Misalnya orang yang pencen. Ada yang pencen 1.5 juta kena scam baru-baru ni. Jadi tersasar, kita harus, dia macam subsidi tersasar, maka kita harus menjalankan program-program secara tersasar. Mereka mencari kebanyakannya adalah wanita yang berusia di atas 51 tahun misalnya. Kemudian orang-orang tertentu yang dijadikan sasaran. Selain daripada tokoh-tokoh ini dijadikan sasaran, kita harus melihat kelompok yang besar itu pemangsaan. Di sinilah pencerahan atau intervention itu harus dilakukan ini. Pendedahan maklumat yang lebih meluas. Baik, Kamal Effendi, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih Ali Iskandar, terima kasih doktor. Ya, Dr. Zaharuddin, terima kasih banyak sudi bersama kami juga, dan kita doakan dipermudahkan segala urusan dan keterlibatan ini harap dapat dimaklumkan, dan pemahaman dalam kalangan rakyat yang mudah tertipu dan yang sedang terdesak dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Pendedahan maklumat ini semoga memberikan pengajaran kepada kita semua supaya tidak sewenang-wenangnya menghantar kiriman wang kepada mana-mana yang menyatakan ini pelaburan yang mendatangkan keuntungan. Kita faham semua orang dalam kesempitan sekarang ini. Terima kasih kedua-duanya sekali lagi. Baik, kita jumpa lagi dalam Soal Rakyat pada minggu hadapan. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.